guys, bersama saya lagi dalam Orek Nopo Channel. Seketika Dewan Rakyat menjadi panas ya. Ini antara Datuk Seri Saifuddin Nasution dan juga MP daripada PAS dia Parlimen Kota Baru ya, yang mempersoalkan tentang isu-isu panas ya berkaitan dengan 3R, akta hasutan, pendakwaan dan sebagainya. Jadi kita boleh nampak sahabat semua bagaimana ahli-ahli parlimen daripada PAS ini ya bertali arus serangan, cuba mempertahankan, cuba memberi alasan ya kepada perlakuan ya daripada pemimpin-pemimpin mereka, sehingga ada yang didakwa dan sebagainya, memberikan alasan kononnya akta hasutan ini seperti Arau juga ya mengeluarkan isu 3R ini. Ya, kononnya semua ini satu alat daripada kerajaan untuk menekan ahli-ahli parlimen daripada pembangkang. Jadi adakah semua ini benar sahabat semua? Sehingga akhirnya Datuk Seri Saifuddin Nasution memberi jawapan dan juga mengeluarkan pendedahan yang selama ini rakyat tidak tahu ya, ke atas pertuduhan-pertuduhan apa yang dilakukan ya untuk menjawab segala provokasi, menjawab segala tumahan dan juga kritikan daripada ahli-ahli parlimen, khususnya daripada PAS dan juga Bersatu. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita dengar kerana perkara ini amat penting ya untuk kita ketahui, benarkah kerajaan menggunakan isu 3R ini untuk menekan atau sebaliknya. Ini perkara yang menarik untuk kita dengar bersama sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, saya membawakan ini untuk kita tonton bersama. Untuk rakan saya Kota Baru bertanyakan tentang akta hasutan yang berbangkit. Apakah kerajaan berhasrat untuk memansuhkan akta hasutan? Apakah akan kaji kesesuaian pemakaian? Saya jawab baru ni ketika MQT menjawab soalan paguh. Saya guna pakai yang sama. Kos bahagian pertama reaksi saya adalah dari segi Perlembagaan Persekutuan, perkara 10, dan saya akan ulangi perkara 10 itu kebebasan bersuara, berhimpun. Kebebasan bersuara bukannya suatu yang bebas, dia ada limitasinya. Kemudian dia ada 3 akta yang kita guna pakai sekarang ini. Akta komunikasi, kanun keseksaan. Kedua-dua akta ini tidak membolehkan tangkapan dibuat. Kita baru tahu sebagai pengamal undang-undang, kalau ada aduan dan polis invoke akta ini, pilihan yang ada adalah kita saman dia orang datang. Kemudian polis kena minta order to investigate. Jadi dia ada beberapa kekurangan, limitasi kepada pasukan polis. Kerana proses itu kalau mengambil masa, kalau aduan tu melibatkan sebarang siaran dalam sosial media, biasanya dia dah boleh padam dan sebagainya. Pada time dia rujuk kepada MC, semua evidence hilang. Itu antara kekangan. Saya percaya sahabat saya dari Pagoh, Larut yang pernah duduk di sini memahami kekangan yang sama. Jadi akta hasutan itu yang 2 yang tadi disebut non-seizable. Okay? Jadi yang membolehkannya adalah akta hasutan. Itu pun Jemaah Menteri membuat satu keputusan. Ya, kalau melainkan membabitkan institusi raja, mencela, memfitnah, mempelekeh, ya, menghina institusi raja yang mengikut perlembagaan itu dilindungi sifat dan kemuliaannya, maka barulah akta hasutan itu diguna pakai. Tapi bagi perbezaan yang biasa, masih lagi guna pakainya adalah 2 akta sedia ada. Terima kasih. Silakan. Terima kasih sahabat saya Menteri KDN. Memang apabila Yang Berhormat berada di sebelah sana lah. Tidak sebagaimana Yang Berhormat berada di tempat saya duduk sekarang ini dulu. Masa dulu, akta hasutan will be abolished completely. Itu penegasan daripada Yang Berhormat sendiri juga. Kerana bagi kita nampak, memang kami sebagai pengamal undang-undang pun, apabila membela kes yang dituduh di bawah akta hasutan, kita melihat terdapatnya loophole yang boleh disalahgunakan, terutamanya oleh pihak kerajaan terhadap mereka yang dianggap bercanggah kepentingan dengan kerajaan. Jadi pada dasarnya saya nak dapat kepastian, adakah akta hasutan yang begitu lama yang dulu disebut oleh
rakan-rakan yang berhormat sendiri, undang-undang hutan rimba, undang-undang drakonian. Ramai kawan-kawan saya termasuk Damansara boleh mengesahkan perkara ini. Ini dikatakan di sini. Jadi apabila menjadi kajian, adakah, to be fair to you, adakah kerajaan mempunyai intention, ada niat untuk mengkaji supaya akta ini tidak boleh disalahgunakan oleh mana-mana pihak penguatkuasa? Itu yang kita nak dapat penjelasan. Terima kasih. Kota Baru. Kota Baru di sana, saya di sini baru beberapa tahun kebelakangan saja. Sebelum ni kita sama-sama juga. Tahun 99, Barisan Alternatif kita sama-sama. 2004, bila kita buat manifesto, kita sama-sama tulis ayat yang sama. Menghapuskan undang-undang drakonian, itu ayat sama. Ya. Betul tak? Jadi, ketika Yang Berhormat ada di sini, Menteri Undang-Undang, saya nak tanya kepada Yang Berhormat balik. Ketika Yang Berhormat memegang Kementerian Undang-Undang, ada Yang Berhormat angkat kertas kabinet cadangan untuk meminda? Ada. Kalau ada, saya nak pergi cari lepas ni. Ada tak Yang Berhormat mengangkat cadangan yang sama untuk memansuh atau menggubal Akta Hasutan 1948? Jangan cuba saya nak tanya yang tu. Ada. Jangan denial syndrome. Tak ada tak? Adakah Yang Berhormat sekarang ini ada atau tidak Yang Berhormat masa berada di sini mengangkat saya tanya tindakan yang saudara, sama? jangan tanya saya balik. Saya boleh. Tanya saudara, saya Boleh. tanya Yang Berhormat. Saya nak tanya Yang Berhormat Ya. juga. Kami ada intention tapi tak sempat melakukannya. Baik. Intention ada. Baik. Dan bukan di bawah bidang kuasa Menteri Undang-Undang. Terima Ya. Ya. Kalau dah Jawapannya sama-sama bagi kami dah peruntukan. ada intention. Jawapan saya pun kami ada intention yang sama. Boleh beritahu bila? Dalam jangka masa Baik. lama Boleh Yang Berhormat beritahu bila intention tu mula tumbuh pada Yang Bila Berhormat? kami memerintah. InsyaAllah bila Kami kami berada meminta, sebelah kami sana akan kami pindah. akan buat pindaan itu. Baik. Kami akan hapuskan. Jadi Yang Berhormat tunggu dulu untuk berada di sini. Saya akan tanya soalan yang sama pada Yang Berhormat. Tak ada. Ya Muhammad. Baik, Ya baik. Muhammad. Ya. Baik. Yang Muhammad, Muhammad. Tan Nanti, Sri. nanti saya bagi Arau. Saya bagi selesai ni sikit. Saya kata dulu. Nak Tak genjak. bukan Ya Muhammad. Jangan jawab macam tu, tak manis. Tak? Cakap kata akan melaksanakan. Soalan Tapi ditanya. yang ni dia memerintah berapa tahun, setahun tak sempat. Yang Muhammad Saya baru 11 bulan. Yang Muhammad dah merancang. Saya baru 11 bulan. dah merancang. Yang Muhammad Arau lagi lama. Saya nak tanya Muhammad, bukan sekarang ni akta hasutan ni bukan saja dikurangkan tapi ditambah. Apa dia 3R? Ya Muhammad, 3R ni macam hasutan juga. Kita tak tahu apa 3R. Kita sekarang ni nak bercakap tak berani sebab apa? Takut 3R. Jadi akta hasutan sekarang ni ditambah dengan 3R ya Muhammad. 3R ni istilah kita lah. Nah, istilah sains politik artinya politik identiti. Kita buat parti politik, identiti bangsa. Kita buat parti politik, identiti agama. Itu cerita dia. Tak ada salah apa. UMNO masukkan tujuan UMNO ditubuh untuk menegak, mengembang dan mempertahankan Islam. Noktah. Tak ada masalah. Undang-undang tubuh, akta pertubuhan lulus, pas. Quran, sunnah, ijma' ulama', qiyas, sumber tertinggi. Masukkan permohonan akta pertubuhan. Tak ada masalah. Kami keadilan untuk semua. Selesai. Amanah rahmatan lil alamin. Selesai. Identiti. Laksanakanlah sebagai selling point kita. Tak ada masalah. Yang menjadi masalah. Terima kasih. Nah, bila Terima saya nak kasih, jawab, Muhammad. bagi peluang Tapi dulu. saya nak beritahu. Arau, bagi peluang. Akta pertubuhan ni dibuat Payah lah. sebelum Arau. 3R ni baru ya. Dah. Dia tak ada masalah. Arau. Yang tak boleh saya kata. Peranti ni baru ya. Ya Muhammad. yang tak boleh saya kata ialah apabila politik identiti yang kalau kita perjuang kita nak bangsa kita maju berjaya, tak ada masalah. Ya. Cuma dalam jalan untuk itu timbul ke perkara yang saya dah ungkap pada jawapan yang lepas. Saya tak mau ulang. Ya. Perkara yang menyebabkan keadaan yang tidak harmoni. Jadi tugas hakiki Kementerian Dalam Negeri ni keamanan dan ketenteraman awam. Ya, jadi gitu. Betul saya tak mau berpencak silat dari segi politik. Saya kata tugas kita ke depan nanti adalah bila kita nak berlawan, kita berlawan dari segi memperkenalkan dasar program kita. Menarik rakyat dengan cara itu. Dengan cara, bukan dengan cara pilih kawan ini masuk neraka. Tak boleh lah. Hatu ya. Saya kata. Ya. Contohlah.
Macam Pergi Ketua neraka Pemuda ni, PAS Mat, SEK, siapa? itu fakta. Siapa yang sebut pergi Ketua neraka yang, Pemuda PAS bahagian SEK, kawasan SEK. Mat? Dia Lepas tu dia Dah tarik kata balik. Dia tarik balik dah pun. Betul, dia tarik balik. Menteri, ini Baik, yang PAS bagi saya bahagian jawab tu. boleh, Betul, tapi- dia tarik balik. kenapa nak timbul lagi? Benda dah tutup. Ulang perkara yang dah Dia tarik dah minta balik. maaf. Ya Muhammad, spesifik, soalan spesifik. Sebagai boleh? contoh, ya. Boleh, soalan Sebagai contoh, spesifik. saya sebut. Ya. Duduk loh, ni floor saya. Saya hormat bila sana tanya, saya duduk. Bila saya sebut, bila saya peluang saya, bagilah ini. Saya sebut fakta. SEK. Itu fakta. Sebab itu, keluar arahan parti supaya dia jangan teruskan. Baguslah tu. Tapi tak memadam bahawa dia mengungkap. Ya, yang di Pertua PAS kawasan Padang Serai. Berkhutbah di Masjid Taman Selasih. Kak Wan, rujukan dia matampau. Kalau nanti rang undang-undang 355 dibentang, Kak Wan jangan tak sokong. Kalau tak sokong, kubuk Cina, jerat Cina. Khutbah captured crowd dalam masjid. Apa pilihan kita? Kita pergi sembahyang Jumaat. Jadi yang ini ni kena ada batasan undang-undang mengawalnya. Ya saya sebut. Ya. Boleh. Kerana itu saya tak mau prolong lah sebab rekod polis terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Itu cuma contoh-contoh. Ya, Boleh. jadi selalunya dilontar dulu. Pulau Pinang habis dah Islam sebab azan tak boleh. Tapi bila esko agama waktu itu Datuk Malik tegur, terus orang yang sama minta maaf. Salah. Jadi hal ini berterusan. Jadi konteks istilah Arau tadi 3R. Nah, saya katakan bahawa mengamalkan politik identiti, kalau kita tegak di atas landasan itu tanpa menyentuh istilah yang saya contohkan tadi, itu tak ada masalah. Boleh. UMNO politik identiti Melayu tu dah sejak 1946. PAS dan Islamnya sejak 1951. Tak apa. Cuma bila pertembungan politik berbeza tu, beza politik dikatakan beza akidah, itu masalah. Yang itu masalah pada saya. Boleh ya Muhammad? Kerana itu Spesifik. dalam penggulungan ini, sorry, Soalan spesifik. sila. Okey, terima kasih. Yang lain tolong duduk. Terima kasih, Bagi pengarah batas. Saya apa ni mengakuilah apa yang disebut oleh Yang Berhormat tu ada fakta-fakta dan sebagainya. Cuma bagi kita penguat kuasa undang-undang tidak boleh dibuat secara double standard kepada kumpulan-kumpulan tertentu saja. Spesifik saya nak tanya. Satu kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin parti politik yang berada dalam dewan ini jugalah. Saya baca secara verbatim sebagaimana disiarkan dalam quote. Selain itu, saya harus mengakui jika anda ingin menghilangkan tekanan dan berehat dengan meminum beberapa gelas, adakah itu salah? Di sana mereka mengatakan anda tidak boleh minum, tetapi selagi Pulau Pinang masih kekal, anda boleh minum seperti biasa. Yang pertama. Yang kedua, lebih penting dalam gelombang hijau ini, mereka melihat kuil kamu dengan rasa tidak senang, terutamanya kuil India. Jika mereka tidak suka apa yang mereka lihat, mereka akan memusnahkannya. Tidak benarkan kamu semayang. Tapi ingat, selagi Pulau Pinang masih kekal, rakyat boleh bersemayang. Pertama, dari segi minum arak. Yang Berhormat pernah jadi ahli parlimen satu penggal di Kelantan. Kelantan yang diperintah sejak tahun 90. Pernahkah kerajaan Kelantan mengharamkan orang bukan Islam minum arak? Sehingga sekarang ini, tak pernah. Dan adakah selama ini negeri-negeri yang diperintah oleh apa yang disebut gelombang hijau, semua orang fahamlah, menguatkuasakan undang-undang kuil-kuil India ataupun rumah ibadat bukan Islam tidak dibenarkan didirikan. Malahan di Kelantan juga semua rumah ibadat bukan Islam dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diberikan sepenuh kerjasama oleh pihak kerajaan. Adakah statement seumpama ini tidak dianggap bahaya, hasutan dan juga bercanggah dengan 3R? Terima kasih. Hal Menteri, yang mungkin Berhormat boleh sebut saya tambah tadi. lagi. Ya, Jasik, bagi saya dah. Banyak lagi kami nak senarai. Kalau kita nak cerita pakai soal Bagi tuduhan. jawab dulu, Sik. Macam mana saya nak Sik, jawab jangan Kota Baru? emosional. Duduk, Sik. Duduk dulu. Speaker Hal ada, yang Sik. Kota Baru bangkitkan itu, kertas siasatan telah dirujuk kepada AGC pada 17 dengan di bawah Seksyen 505C. Terjawab? Tak terjawab? Tak ada masalah.
Kertas siasatan dah lengkap, dah dirujuk pada AGC. Yang Hormat, Okey. Sanusi sentuhlah. Arah. Sebab Nanti itu- arah cak. Arah. Sebab itu saya kata, Kejap, Menteri jangan jawab. Nanti kejap. kalau saya nak ambil pendekatan cara itu, saya privy kepada semua maklumat, kertas siasatan dan ungkapan yang jauh lebih dahsyat. Itu tak kondusif. Menggulung ini peringkat dasar dia, kita nak berikan apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada istilah ni. Saya bagi contoh, yang Muhammad bagi contoh, tak habis. Jadi cerita dia adalah untuk tidak lagi mengamalkan politik seumpama ini. Susahlah. Kena cuba. Yang itu aja. Ya. Yang Muhammad sebut tadi, dengan terus saya boleh jawab. 7/7, kertas siasatan telah diserahkan pada Peguam Negara di bawah kanun kesesaan 505C. Dan tak ada isu. Tapi kalau saya nak sebut, apakah ada juga kertas siasatan yang telah lengkap dan untuk terhadap beberapa nama di depan, saya juga boleh sebut. Tapi itu urusan Peguam Negara, biar dia sebutlah. Nampak tak? Biar dia sebut. Misalnya kan. Sebab kita kata hormat raja. Raja ni maksudnya apa yang berhormat? Ketua agama. Ada satu negeri, ketua agama kata tak boleh lagi menyampaikan ucapan politik, program politik dalam masjid. Betul. Kita hormatlah ketua agama. Tapi ada yang sebut terhadap arahan ataupun dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama negeri. Ya, saya sebut. Arahan tuanku bukannya perintah yang qat'i. Memang Allah Ta'ala saja yang qat'i, ya, keluaran Quran. Perintah tuanku bukan qat'i. Apa dia perintah tuanku? Masjid jangan digunakan sebagai medan politik. Apa reaksinya? Reaksinya, perintah tuanku bukan qat'i. Saya akan terus bercakap. Sebab itu ada aduan. Ya. Karena itu saya katakan bahawa kita kata hormat raja. Hormat raja, rukun negara. Kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja negara. Bahkan di sini dituduh sebagai tak menghormati raja. Tapi bila raja yang memerintah kata jangan gunakan masjid untuk kuliah politik sebagainya. Jangan bawa politik dalam masjid. Orang yang sama yang tuduh sini bahawa kami ini tak hormat raja, orang yang sama. Raja kata-katanya bukan qat'i. Betul. Tapi dalam konteks dia itu maksudnya nasihat raja. Yang dikeluarkan nasihat itu melalui maidam pihak berkuasa negeri. Kenapa harus diungkap bahawa perintah raja bukan qat'i? Bukan putus, bukan muktamad. Maksudnya apa? Boleh dilanggar. Pada masa yang sama, nafas yang sama. Di sini digelar sebagai tak menghormati raja. Nak hapus Islam dan segala macam. Ini hakikatnya. Sebab itu yang berhormat. Menteri perlukan beberapa minit lagi. Abira. Habis dah. Aqul qawli hadha astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat semua. Itu dia. Ya, dengan padat dengan fakta, dengan kenyataan-kenyataan. Habis terdiam ya ahli-ahli parlimen daripada parti PAS yang cuba menegakkan benang yang basah. Beliau pula mengatakan kononnya macam Kota Baru tadi membuat satu kenyataan, sebenarnya kenyataannya itu membawa maksud. Ya, kononnya kerajaan ini bias, ya, tidak menuduh ataupun menyiasat individu tersebut. Sehabis saya semua, Datuk Seri Saifuddin Nasution mengeluarkan kenyataan bulan 7, 17 kalau saya tidak silap kenyataannya tadi, menyatakan individu itu sudah disiasat dan juga kertas siasatan itu telah pun diserahkan kepada pejabat peguam negara. Jadi, habis. Apalagi yang mereka boleh katakan, sahabat-sahabat semua. Segala penunggangan, segala penipuan, segala permainan sentimen politik sempit, permainan sentimen 3R ini sahabat semua. Mereka lah yang melakukannya. Bukan saya tuduh, tapi ini antara kenyataan. Siapa yang paling banyak didakwa dengan berkaitan dengan isu 3R ini? Ya, pemimpin-pemimpin utama mereka, Akta Hasutan, Tun Dr. Mahathir, Hadi Awang, Muhyiddin Yassin, Menteri Besar Kedah, dan beberapa pimpinan daripada parti pembangkang sahabat semua. Jadi jelas siapa sebenarnya yang menderhaka, memperlekehkan kuasa sultan, menghina, dan juga menggunakan menunggang agama dan juga bangsa. Telah dijelaskan.
secara rapi, secara detail oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution sehingga terdiam. Mereka tidak tahu lagi apa yang dikatakan karena bukti dan nyata sudah dijelaskan, sudah diperakui, sudah disiasat, menunggu masa untuk didakwah dan sebagainya. Jadi terbaik pencerahan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution berkaitan dengan isu ini. Jadi sahabat semua, bagaimana pula dengan anda? Sebentar tadi sedikit tambahan dari pandangan saya berkaitan dengan perkara ini. Jadi sekiranya anda mau berikan sebarang komen juga berkaitan dengan isu tadi, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti walaun-walautit, lebay-lebay, geng sapu bersih, termasuk juga geng pengkhianat mudah apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah-fitnah melampau. Sepertinya mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian cerita pada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.